ayat 78 surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. Alhamdulillah hadirin hadirat, sambung perintah supaya mendirikan semaya ayat dalam surah Isra ni, ayat 78. Panduan daripada Allah SWT kepada Nabi dan kepada da'i bila berhadapan dengan tekanan beban dakwah, berhadapan dengan tentangan daripada orang Mekah. Allah SWT gambarkan keadaan kita, keinginan Nabi untuk semua orang Mekah beriman, selamat di akhirat. Dan semua mereka tu anak beranak Nabi.
Itu keinginan Nabi. Tapi orang Mekah usaha supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka buat syarat nak terima Islam boleh, tapi kena ubah sikit. Kena ubah. Risalah yang dibawa oleh Nabi itu kena ubah. Itu tekanan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah gambar kepada kita. Hampir-hampir cadangan mereka tu berjaya untuk pujuk Nabi supaya mengenepikan sebahagian apa yang diwahyukan. Kalaulah tidak kerana bantuan daripada Allah. Jadi hijrah ni berat ni. Hijrah dakwah ni, ajak orang pada Allah ni, ujian dia berat. Gelecahnya habis. Jadi kalau Nabi pun berhajat pada tasbih daripada Allah, berhajat pada bantuan Allah SWT supaya tidak terseleweng, maka apatah lagi kita. Apatah lagi kita. Kalau setara Nabi pun Allah Ta'ala gambar kepada kita hampir-hampir orang Mekah ni berjaya untuk pesongkan Nabi daripada jalan yang lurus. Kalaulah tidak kerana Allah SWT telah kukuhkan hati Nabi, tetapkan pendirian Nabi itu, saya Nabi akan condong pada permintaan mereka. Sebab berhadapan dengan manusia ni bahaya. Kita beralah. Jadi dalam risalah ni tak boleh, nubuah tak boleh, cara Nabi. Jadi Allah Ta'ala bagi tu, ini sunnah. Semua rasul-rasul gitu belakang. Ayat sebelum kita baca ni, sunnatan man qad arsalna. Inna sunnah, ya orang yang mana kami utus sebelum kamu. Begitu belakang keadaan mereka seperti mana keadaan Nabi. Syaitan akan usaha ganggu supaya risalah ni tidak dapat disempurnakan. Jadi cara untuk sumber kekuatan supaya dapat terus ada istiqamah di atas kebenaran, ibadat. Nak ibadat sir, ibadat secara sembunyi. Jadi Allah Ta'ala pandu Nabi bagi tahu, aqimis salah, dirikanlah sembahyang. Di dulu Syam ketika mana zawal, begitu juga ketika mana masuknya waktu malam, begitu juga pada waktu fajar. Jadi ini isyarat bagi sembahyang 5 waktu. Sembahyang siang, sembahyang malam dan sembahyang waktu fajar. Dan Allah Ta'ala gambarkan kebesaran suasana waktu fajar ni. Sesungguhnya baca Al-Quran dalam sembahyang waktu fajar ni kana masyhura, disaksi oleh para malaikat. Para malaikat. Dan Nabi telah beritahu dalam hadis kan, ketika ini berlaku pertukaran syih malaikat. Masa kita sembahyang tadi, malaikat asal kemari bersama dengan kita ni siapa ke subuh tadi. Dan subuh ni naik menghadap Allah SWT bagi laporan. Dan malaikat subuh tu bersama kita siapa asal kali. Begitulah proses laporan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat-malaikat. Wa minal lain, daripada waktu malam Allah Taala perintah kepada Nabi, fatahajjat bih, sembahyang malam, nafilatan lak, sebagai nafil. Mudah-mudahan dengan cara lagu ni Allah Taala angkat kamu kedudukan yang terpuji. Kemudian Allah SWT pada Nabi supaya berdoa, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Allah Taala ajar pada Nabi supaya apa keadaan minta kebaikan, ya Allah adkhilni, masukkanlah aku tempat yang mana yang baik, tempat yang mana yang mudkhala sidqin, tempat yang Allah SWT redha, tempat yang mana aku pun redha. Kita pun puas hati, Allah Taala puas hati. Mudkhala sidqin ni tempat yang mana Allah SWT redha, kita pun puas hati. Wa akhrijni makhraja sidqin, sama juga, keluarkanlah aku daripada keadaan kesepitan yang kamu tak redha, yang aku pun tak redha. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, dan tentulah untuk aku daripada kamu, daripada khazanah kamu, kekuatan yang mana mendapat pertolongan. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala qabul ni dengan Allah Taala perintah Nabi hijrah ke Madinah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Katakanlah wahai umat, Allah SWT bagi tahu pada kita ni, bila datang hak, ja'al haqq, maka zahaqal batil, batil ni akan hilang, akan zala, zahaqa ni zala, zalal batil, zahaqal batil. Sebab apa? Innal batila kana zahuqa. Allah Taala bagi tahu batil ni sebenarnya tak ada sebenarnya. Batil disebut batil sebenarnya dia tak ada tempat megang. Ada itu mahalla, zahuqa ni tempat yang tidak ada kekuatan. Jadi batin ni nampak ada kekuatan sebab apa? Sebab hak tak gerak, sebab hak tidak. Sebab hak ni bersama hak ni ada apa? Ada kudrat Allah. Bersama batin ni tak ada apa-apa. Batin tak ada apa-apa.
Tak ada bantuan Allah, tak ada nusrah Allah, tak ada. Tak ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pujian kepada hamba, pada hamba. Dia punya waham saja, waham. Dia hakikat dia tak ada. Tapi bila waham tu mencekal, dia jadi hakikat pada pandangan manusia. Ya, sebenarnya tidak. Nama batil pun sendiri satu benda yang tidak ada hakikat, batil. Tak. Lepas tu kita kata batal tu, batal tak ada, tak jadi. Benda tu tak jadi, batal. Panggil batal. Batil. Kemudian kembali pada Quran. Sebut Quran, wa nunazzilu minal Quran, dan kami turun ke Quran ni ma huwa shifaa'un, yang dalam tu syifa, penawar dan rahmat untuk siapa? Untuk orang mukmin. Dan untuk orang zalim tidak menambah kepada orang zalim melainkan kerugian, bertambah rugi. Kemudian ayat seterusnya Allah Taala bagi tahu jiwa manusia. Jiwa manusia yang tidak ada hubungan dengan Allah. Allah Taala bagi tahu manusia ni, wa idza an'amna 'alal insan, bila kami bagi nikmat pada manusia, nikmat dunia, nikmat jawatan, nikmat kedudukan, a'rada wa na'a bijani, bila diajak supaya taat pada Allah, bersyukur pada Allah, a'rada, berpaling. Wa na'a bijani ni kinayah, tak ada nilai. Tak. Wa na'a bijani ni paling muka. Dia bagi janib, tak paling muka atau paling tubuh, dia bagi belah tepi dia. Maknanya tidak peduli. Tak, tidak peduli. Kerana apa? Kerana kesombongan. Sama ada harta atau kedudukan. Ini sifat manusia ni, yang tidak ada hubungan dengan Allah SWT begini. Tapi wa idza massahu syarr, bila dia ditimpa musibah, bankrupt. Wa idza massahu syarr, sakit ya. Kana ya'usa, maka dia akan jadi putus asa. Dia akan jadi putus asa. Ini asas juga. Oleh kerana itu wahai kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang ni akan beramal, akan bertindak mengikut gapo dia, sudut pandai dia sendiri. Syakilatihi ni ayat begini mari berkali-kali dalam Quran. Tak. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Allah bagi setiap mazhab, setiap firqah, setiap parti, dia gembira dengan apa yang ada pada dia. Dalam surah Baqarah kita lalu Allah SWT bagi tahu, walikullin wijhatun wa muhalliha. Setiap orang ni dia ada sudut pandai masing-masing. Ini pun kullu ya'malu, setiap orang ni ya'malu ala syakilati. Mereka akan beramal mengikut kecenderungan dia. Ni dalam siap Allah SWT bagi tahu manusia ni. Dari sudut konsep manusia. Mukmin dia beramal mengikut perintah Allah SWT. Pada asal orang mukmin ni sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah, celupai Allah. Sibghatullah, itulah celupai Allah. Dia, adakah lebih baik daripada celupai Allah? Ayat atas dia apa dia? Tentang millah Ibrahim. Millah Nabi Ibrahim apa dia? Taslim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin gitu. Jadi manusia yang tidak ada hubungan dengan wahyu ni, dia bina kehidupan dia mengikut kecenderungan dia. Allah bagi setiap manusia ni. Sebab tu kita dunia tempat hidup ni, kita bukan boleh buat apa kita nak buat. Tak. Kita condong gini, kita minat ke tu. Tak. Manusia ni dia memang ada masing-masing sebenarnya. Dia boleh bina ke. Dia nak minat ke apa sebenarnya dia boleh. Manusia ni ikut kita dorong kan sebenarnya. Tak. Kita hari orang minat bertitir, minat apa. Tak. Sebab kita tak gitu, kita pergi. Kita saing. Pas kita minat. Tak. Dia ada jalan dia. Dia ada jalan dia. Manusia yang tidak tahu maksud hidup, maka dia akan mula bina persepsi dia dengan cara kehidupan dia macam-macam. Dia bila tak ada hubungan dengan wahyu, tak ada orang Islam pun bila tak ada hubungan dengan wahyu, dia bina kehidupan dia ni, cara dia ni bahaya. Allah nak bagi kullun ya'malu ala syakilati. Setiap orang ni dia akan bina mengikut kecenderungan dia. Sebab tu Quran mari bagi tahu pada kita biar kehidupan kita ni sama. Gapo dia Allah Taala nak. Tak, setiap masa, setiap keadaan, gapo dia perintah Allah SWT pada kita. Mengikut keadaan kita masing-masing, mengikut ilmu yang Allah Taala bagi, mengikut nikmat yang Allah Taala bagi, harta yang Allah Taala bagi, masa yang Allah Taala bagi, keadaan kita ni bagaimana nak guna sebagaimana Allah SWT nak. Sepatutnya orang mukmin taslim pada Allah. Asal hidup orang mukmin taslim pada Allah SWT. Itu sifat Allah tu. Sebab tu baca surah Baqarah kan. Qul, katakanlah gapo dia orang mukmin ni? Amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila. Orang mukmin ni
seperti mana diimlakkan oleh Allah SWT. Beriman dengan Allah, beriman dengan kitab Allah, beriman dengan kitab-kitab sebelum ni, beriman dengan para anbiya. Mana beriman ke ikut seperti mana itu kehidupan kita. Kalau tidak, kalau tak ada, setiap manusia dia ada, hatta orang gila pun dia ada. Semua orang tahap dia ni dia ada syakilah, dia ada cara hidup dia. Farabbukum a'lam, oleh kerana itu Tuhan kamu lebih tahu biman huwa ahda sabila. Siapa dia begitu? Allah Taala lebih tahu. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Yas'alunaka, ini ayat gini nak berhadapan dengan orang kata bukan demo. Ya betul, kita betul juga masing-masing. Orang dakwah kan, persepsi masing-masing, cara sudut pandai itu masing-masing. Allah Taala sudah bagi tahu dah orang lagu ni. Wa yas'alunaka, mereka tanya kamu wahai Muhammad berkenaan dengan roh. Ini salah satu soalan yang ditanya oleh pembesar Mekah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan itu berpunca daripada Yahudi. Berpunca daripada roh dan Ashabul Kahfi, Zulkarnain. Itu termasuk soalan-soalan yang ditanya. Mereka tanya kamu tentang roh. Katakanlah roh min amri rabbi. Roh ni urusan Tuhan. Urusan di antara urusan Rabbi, Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa, dan kamu tidak diberi tetap ilmu pengetahuan melainkan sedikit saja. Jadi banyak perkara. Sebab kita atas kita sendiri tak perkara luar biasa yang ada pada kita ni. Perkara luar biasa yang ada pada kita. Kita diri kita pun kita tak kenal. Hakikat dia. Seakan roh, jasad kita sendiri pun kejadian begitu hebat dah. Sebab hak ni pun Allah Taala bagi. Sebab tu Allah Taala suruh tengok. Wa fi anfusikum afala, pada diri kamu tak perhati ke? Pada diri kita ni ada kebesaran Allah Subhanahu Taala. Ada pentadbiran Allah Subhanahu Taala yang kita tidak miliki. Bahkan lebih zahir lagi kan, hati kita kita tidak miliki. Nak bolak-balik dia tu Allah Subhanahu Taala yang tentukan. Kemudian kembali semula selepas wujud Nabi, Allah Taala bagi tu hakikat ayat ni dah bermula daripada ayat 73 kan. Allah gambarkan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tekanan yang Nabi hadapi, percubaan daripada pembesar Mekah. Buat syarat nak ikut, Nabi kena ubah sikit. Permintaan mereka. Agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kena ubah. Untuk mereka terima. Jadi Allah Taala bagi tahu pada Nabi, tak boleh. Kalau kamu terima cadangan mereka tu, kami akan azab kamu dunia, akhirat kami akan azab kamu juga, tak ada siapa boleh tolong kamu. Kemudian Allah Taala bagi tahu lebih berat, kamu akan dihalau lepas ni. Jangan terkesan. Dan ini sunnah perjuangan. Kemudian Allah Taala datangkan panduan untuk rilis tekanan Nabi apa? Dengan ibadat, dengan amalan, dengan istighfar, dengan sembahyang malam. Ini semua ni ala-ala pada seorang dai. Jadi hadirin hadirat, sembahyang 5 waktu, ibadat sebenarnya secara keseluruhan ni, ini dia panggil dalam istilah kalau tafsir kan, umur muslihah. Perkara yang mana untuk baiki jiwa kita, untuk kita hadapi ujian yang Allah Taala uji kita dalam kehidupan kita. Sama ada ujian untuk kita tegakkan agama atau ujian dalam kehidupan kita ni, maka inilah perkara-perkara untuk rilis segala tekanan kita hemburkan depan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cara begini Allah Taala bagi tahu, dia bina kekuatan jiwa satu orang tu. Jiwa. Ini sambung semula. Ayat akhir ni, ayat 80 ni kembali semula kritikan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala in syi'na, disambung semula. Wala in syi'na. Kalau kami nak, kalau kamu tak puas hati, tak puas hati dengan ujian lagu ni, kalau saya terima ujian lagu ni, wala in syi'na, tengok Allah, sekiranya kami kehendaki, la nadhhabanna billadhi awhayna ilaik, kami boleh hapuskan apa yang kami wahyukan kepada kamu. Ya, sambung lagi semula. Sambung lagi teguran Allah Subhanahu Wa Taala sebagai panduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya terus istiqamah di atas wahyu. Kalau kami nak, wahai Muhammad, kalau kamu rasa berat, tak boleh ikut wahyu ni, kamu nak terima cadangan orang, keadaan Nabi SAW. Kalau kami nak, kami boleh hapuskan apa yang kami wahyu kepada kamu, tak nak hilangkan. Thumma la tajidu laka bihi alaina, kemudian kamu tidak ada lagi daripada kami sebagai pelindungnya, kami tak akan jaga lagi kamu, illa rahmatan min rabbik. Sekali lagi Allah nak bagi kita, kecuali kamu ni dapat istiqamah, tak terkesan dengan mereka ni, tak peduli dengan keadaan mereka ni, rahmat daripada Tuhan kamu. Rahmat. Sesungguhnya inna fadlahu kana alaihi kabira, kurnia Allah SWT kepada kamu sebenarnya sangat besar. Dengan bagi Quran, kurnia kepada Tuhan kamu sangat besar. Apa dia? Quran. Kul, katakanlah Muhammad, ni kemuncak dia. Kul, katakanlah, la in ijtama'atil insu wal jin, sekiranya manusia dan jin berkumpul ala an ya'tu bimithli hadzal Quran, untuk datangkan sesuatu seperti mana Quran,
la ya'tuna mithlih, nascaya mereka tidak akan mampu datang seperti mana Quran ni. Walau kana ba'duhum li ba'dhin dhahir, walaupun mereka bekerjasama untuk datang seperti mana Quran. Jadi maksud Allah SWT apa? Supaya Nabi puas hati dengan untuk buat perubahan ni, puas hati dengan Quran, puas hati dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kata surah Isra ni surah untuk bina istisyar qimat al-Quran, untuk bina rasa bernilainya Quran. Siap dia begitu. Tengok Allah Taala bagi kita pada Nabi. Sebab Nabi kan ikut Quran ni, jadi orang tak ikut ni. Alasan tak ujian kan? Kerana Nabi SAW betul-betul ikut Quran, menyebabkan orang kita bahasa kita lain ni kan. Kalau demo tak lah kita ikut. Ini masalah tak. Masalah wahyu Allah SWT. Kita ni hamba, Nabi ni hamba. Sebab tu mula subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nabi ni Rasul ni sebagai hamba. Rasul pun utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tunjuk pada manusia bagaimana seharusnya sebagai hamba. Qadiyah Allah SWT lebih besar daripada segala-galanya. Perintah Allah lebih besar daripada segala-galanya. Dan ini ujian sebenar. Dia Allah tak nak uji kita, balik dia yang putuskan, bukan orang lain yang putuskan. Mana berjaya syurga neraka ni Allah putuskan. Wal amru yawma idzin lillah. Keputusan pada hari akhirat Allah. Dia yang uji kita, dia yang buat keputusan. Dan dia yang bagi tahu Quran supaya begini. Dia belakang, kanun dia belakang. Walaqad sarafna, kemudian Allah bagi, sesungguhnya kami telah datang kepada manusia Quran ni, dalam Quran ni dengan pelbagai laras bahasa, min kulli mathal, dengan setiap mathal, dengan setiap contoh. Tapi fa aba aktsarun nas illa, tapi tidak ingin kebanyakan manusia melainkan kufur. Tidak ingin kebanyakan manusia Allah tak bagi melainkan kekufuran. Tasir tunduk pada Allah SWT. Rasa berat. Waham yang kita duduk, suasana yang dibina, dah menyebabkan suasana kita, suasana Nabi lagi teruk kan. Dan kita ni alhamdulillah, terima Allah, terima akhirat, terima kiblat, terima belakang. Alhamdulillah, suasana kita jauh lebih baik. Ketika mana Quran ni diturunkan, keadaan Nabi ni jauh lebih teruk. Dah 360 pahala masih lagi duduk di Kaabah. Dah keadaan Nabi SAW. Tapi tengok, Nabi kecek, dakwah Nabi ni lebih daripada kita lagi sekarang. Lebih daripada keadaan kita yang kita duduk merah dah. Gaduh, kau tu tak sesuai, kau ni tak sesuai, kau ni tak sesuai. Sedangkan tak ada. Itu waham daripada iblis. Wa kullan nu'mina laka hatta. Kemudian Allah SWT rakyatkan dalam surah Isra ni permintaan daripada pembesar-pembesar Mekah. Di mana dalam hadis Nabi SAW dalam sirah Nabi kan, ayat ni pembesar-pembesar Mekah berkumpul panggil Nabi. Ni ayat ni. Baik, pembesar-pembesar Mekah panggil Nabi. Dan Nabi SAW tak pernah berlaku lagu. Mana Quraisy sebelum ni secara individual, Abu Lahab main peranan kritik Nabi. Nabi tak pernah dijemput dalam satu majlis, semua pembesar Mekah ada. Dan majlis itu majlis hormat kan, majlis kebesaran dia. Dan Nabi dijemput untuk sesar masalah Nabi. Jadi mereka minta dengan Nabi ni, ya Allah SWT arahkan kepada kita. Kita baca tengok. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a. Mereka kata, kami tak akan beriman dengan kamu wahai Muhammad sehingga kamu dapat alirkan di Mekah ni dak sungai. Alir di Mekah kan sungai. Dak biar ada seperti mana di Iraq dia bagi tahu. Di Syam. Biar Mekah ni ada sungai juga. Sebab kamu rasul kan? Kamu rasul. Au takuna, kalau hak tu tak boleh juga, nak pilih orang Mekah mana tanazul, nak minta dengan Nabi bagi pilihan. Kalau hak tu tak boleh, dia kata paling kurang kamu tak ada kebun. Tak. Ada kebun kurma, ada kebun anggur. Kemudian dalam kebun kamu tak ada sungai. Tak, ada kebun. Biar orang lain tak boleh cara umum tu, kamu sendiri Nabi. Tak. Biar kamu tengok gini hasil tak seorang Nabi. Autus kita sama, kalau hak tu tak boleh juga. Tak, maka seperti mana kamu dakwah kalau kami tak beriman kamu, Allah Taala turunkan azab daripada langit. Tak, minta tusqitas sama kama za'amta alaina kisafa. Minta Allah SWT turunkan azab kepada kami. Sebagaimana kamu duk dakwah sebelum ni. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabl. Ataupun Allah sendiri mari jumpa kami. Ataupun para malaikat mari kalau tak boleh mari. Tengok. Ataupun yakuna laka baitun min zukhrufin, ataupun kamu dia ada rumah tak? Dia rumah tu dibuat dengan dihias dengan begitu mewah, zukhruf. Au tarqa fis sama, ataupun kamu tunjuk pada kami tangga biar boleh naik ke langit.
walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzil alaina. Kita menakut dan kami pun kalau setakat tunjuk tangga sampai ke langit tu kami tak akan beri mereka sehingga kamu naik kemudian bawa turun kepada kami sebuah kitab yang kami boleh baca. Nabi kata apa? Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Katakanlah maha suci Tuhan, hal kuntu illa basyaran rasula, aku ni tidak lain melainkan manusia dan juga seorang rasul utusan. Ini jawapan Nabi. Kalau dalam Quran Allah Taala jawab lagu tu. Tak. Dalam kehidupan dalam sirah Nabi kan tak satu-satu tu. Tak, mereka minta wahai Muhammad kalau kamu ni rasul, tak biar Mekah ni ada sungai, doa pada Allah SWT untuk kami dapat bukti kamu ni memang ada hubungan dengan Allah. Tak. Jadi Nabi kata apa? Aku tidak diutus untuk perkara ni. Aku diutus untuk sampaikan risalah Tuhan. Kalau kamu beriman, itu bahagia kamu. Kalau kamu tolak, aku sabar. Allah Ta'ala akan buat keputusan di antara aku dengan kamu. Itu jawapan Nabi. Maka mereka minta soal lagi. Minta biar kamu ada kebun, biar kamu jadi kaya, tak biar kamu ada sungai sendiri. Nabi kata, aku tidak diutus untuk perkara tu. Aku diutuskan untuk sampaikan risalah Tuhan. Kalau kamu beriman, bahagia kamu. Kalau kamu tolak, aku sabar. Allah Ta'ala akan buat keputusan di antara aku dengan kamu. Wahai Muhammad, kalau kamu dakwah kamu ni rasul sungguh, hidupkanlah semula Qusra, tak, seorang tokoh di Mekah, biar kami boleh tanya dia. Nabi kata, aku tidak diutus untuk perkara tu. Tak boleh juga. Kalau gitu Muhammad, kalau kamu dakwah bahawa kalau kami tak beriman Allah Ta'ala turun azab, minta Allah biar turunkan azab pada kami. Nabi kata, aku tidak diutus untuk perkara tu. Aku diutus apa? Nabi konsisten jawab gitu ya Nabi. Nabi tak jawab benda lain. Dan akhir sekali mereka kata seperti mana ayat. Jadi lepas tu kan, sepupu Nabi ada seorang tu, anak-anak Nabi nak marah pada Nabi, wahai makmu ni gapo dia. Orang minta dalam majlis ni minta supaya kamu buktikan kamu ni rasul, kamu tak ada buat kau satu. Tak. Nabi kata, aku tidak diutus untuk perkara tu. Aku diutus sampai ke risalah tu aku. Masa tu Nabi balik dalam keadaan sedih. Mari dalam keadaan penuh gembira, dengan penuh harapan. Tapi balik dalam keadaan kecewa. Nabi dibuat begitu dalam majlis, dimalukan. Ini keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ma mana an-nas an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atha. Allah Taala beritahu, tidak ada yang menghalang manusia daripada beriman bila datang pada mereka petunjuk melainkan kerana agama. Ab'atsallahu basyaran rasul. Allah Taala utuh manusia biasa sebagai rasul pada pandangan dia. Gini kah rasul? Yakuluna ta'am, jenis makan, jenis pergi pasar. Itu dalam Quran. Qul law kana fil ardi malaika. Allah Taala beritahu, kalau di atas muka bumi ni malaikat yang hidup atas muka bumi ni berjalan dekat ada tenang, kami akan turunkan mereka daripada langit sebagai rasul. Allah Taala begitu. Konon Allah Taala lagu tu, dah manusia kan di atas muka bumi ni, maka manusialah kami latih untuk tunjuk bagaimana nak jadi hamba kami. Ni Allah Taala beritahu. Kalau atas muka bumi dia jenis malaikat duduk, kami akan turunkan rasul sebagai malaikat. Kalau mau jenis malaikat, maknanya Allah Taala beritahu, yamshuna mutmainnin. Kalau lah di atas muka bumi ni malaikat yang berjalan dengan tenang. Tak. Maknanya sebab malaikat ni kita tak boleh nak tengok. Kita tak boleh nak tengok. Kalau ada sungguh nak kelai kabut pula. Manusia tak tengok perkara luar biasa. Kul kafa billahi syahidan. Katakanlah wahai Muhammad, ini degil. Kalau degil gini kan, kafa billah syahidan baini. Cukuplah Allah sebagai saksi di antara aku dengan kamu. Sesungguhnya Allah tentang hamba dia sangat jelas. May yahdillah fahuwal muhtadi. Siapa dia Allah Taala bagi hidayah, maka dia lah yang akan dapat petunjuk. Naman yudlil, siapa dia Allah Taala sesatkan, falan tajid lahum awliya min duni. Maka tidak ada siapa bagi mereka yang Allah Taala sesat tu tak sebagai penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhirat, tengok bawa kita pergi sana akhirat. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamah. Kami akan kumpulkan semua mereka pada hari kiamat ala wujuhihim. Kami akan kumpul mereka di hari akhirat di atas wajah mereka. Muka duduk di tanah, jalan dengan muka. Umyan wa bukman wa summa. Tengok Allah bagi. Dekat dia buta, dekat dia bisu, dekat dia tuli. Allah nak bagi tahu. Ajib. Ini mana hari dibangkit lagi mereka sudah diazab. Tak bangkit dalam keadaan lagu ni. Ada kesudahan mereka Jahannam, neraka Jahannam. Kullama khabat zidnahum sayya. Setiap kali api jadi slow, nak mati, zidnahum, kami tambah. Kami tambah lagi. Tak ada. Semua azab belakang. Sebab tu tak pandai. Sebab tu para salaf saleh kita mereka sangat jelas. Quran ni ayat-ayat begini yang menyebabkan takut lagi akhirat. Sahabat tanya kan, jalan lagu mana? Dengan muka. Lekuk bagi tahu kan. Nabi bagi tahu
Sebagaimana Allah yang buat manusia jalan dengan kaki, Allah yang sama buat jalan dengan muka pelan. Pelan. Tak. Zalika jazaohum bi annahum kafaru. Demikian itu balasan mereka begitu Allah Taala kerana mereka masa tahun lalu kafaru bi ayatina. Tolak perintah-perintah kami. Wa qalu, dia mereka kata idza kunna idhaman, bila mati jadi tulang lepas tu repuk, a inna lamab'utsuna khalqan jadid, kita akan dibangkitkan semula jadi tubuh baru. Awalam yarau anna Allah alladhi, mereka tak perhatikan Allah Taala bagi itu bahawa Allah yang jadikan langit-langit dan bumi qadirun ala an yakhluqa mithlahum, sangat berkuasa untuk cipta seperti mana mereka semula. Wa ja'ala lahum ajalan la raib, dan Allah Taala dah tentukan untuk mereka satu tempoh yang tidak ada keraguan pada tempoh mati. Fa abadh zalimun, tapi orang zalim ni tidak ingin melainkan kekufuran. Qul, katakanlah law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi, Allah Taala bagi tahu kalau kamu yang memiliki, katakanlah kalau kamu, Allah Taala bagi tahu ni jiwa manusia ni, kedekut dia ni, kalau kamu yang memiliki khazanah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, idzan pasti kali Allah kamu akan susun khasyatal infaq, takut nak infak, takut habis, kalau bahagia manusia bahagia pegang khazanah Allah semua, takut habis. Wa kana al-insanu qatura, Allah Taala bagi sesungguhnya manusia ni sifat dia apa dia? Sangat bakhil. Qatura ni sangat bakhil, sangat kedekut. Jiwa manusia takut habis. Dia jadi gitu. Bukan duit dia pun dia jadi takut apa dia? Takut habis. Nak habis. Padahal duit tu nak suruh habis, suruh bantu orang. Dia tu punya bakhil tu. Kesal daripada bakhil dia ada. Hak tu pun dia saya juga. Lebih teruk lagi tengok orang belanja, tengok orang sedekah 20, dia pula suruh rugi. 20,000 rugi. Dia suruh rugi. Ini jiwa yang mana yang rosak, yang Allah Taala bagi tahu pada manusia, setiap manusia. Sebab tu kena islah manusia ni. Walaqad atayna, sambung semula kisah Nabi Musa. Tengok Bani Israel mula dengan wa atayna Musa, kami bagi pada Nabi Musa sekitar. Ni Allah Taala sudah surah ni dengan kisah Nabi Musa juga. Sebab tu Nabi panggil surah Bani Israel, surah ni. Wa atayna Musa, kami telah bagi pada Nabi Musa 9 ayat bayyinat. Tak beriman kan dengan 9 mukjizat. Orang muka dia minta sasa tu ingat beriman kan? Allah sebagai jawapan lah. Takut mari daripada kita buat apa? Tegar tunjuk, takut beriman. Allah Taala bagi tahu kami telah bagi pada Nabi Musa 9 ayatin bayyinat. 9 ayat yang besar. Fas'al Bani Israel, tanya Bani Israel, izja'ahum, ketika mana datang pada mereka kata apa? Faqala lahu Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, inni la'adhunnuka ya Musa mashura, kami fikir kamu ni wahai Musa ahli sihir. Kamu ni sihir belakang ni. Mana 9 mungkin itu sihir belakang. Padahal dia tahu dah ahli sihir pun beriman dah, ahli sihir pun akui dah. Pakar dia kata pun tak beriman juga. Qala laqad alimta ma, Nabi Musa bagi tahu ni helah Fir'aun ya. Dan Allah Taala pun sudah bagi tahu pada kita dari surah 6. Qala, Nabi Musa kata pada Fir'aun, laqad alimta, sebenarnya mutahu dah pada Fir'aun, ma anzalaha ula illa, tidak menurunkan dak 9 mukjizat tu semua berlaku tu dak illa rabbus sam, melainkan rabbus sam, pemilik langit dan bumi, basair, yang sangat jelas sebenarnya. Dan kamu talak juga ni sebenarnya apa? Wa inni la adhunnuka ya Fir'aun masbura, sesungguhnya aku fikir kamu ni wahai Fir'aun bahasa celaka. Ya, tengok bahasa Nabi Musa. Ini peringkat akhir. Aku fikir kamu ni wahai Fir'aun dak masbura, celaka kamu ni, dak binasa kamu ni, akan binasa. Mula-mula ya Suhlayyin dai ni kecek mula-mula ya. Dak mula-mula pujuk dengan bahasa lembut tak jadi, maka tengok bahasa kerah lagi kat pedal. Dak tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah perjuangan kita. Dia bukan kita dah ambil satu sudut Nabi ya. Lembut macam. Dak lembut macam. Dan dia bukan lembut macam. Dia kena dia sesuai dengan keadaan. Sebab tu Allah Taala bagi tahu dalam surah Taubah ke tak? Jihadlah kamu dengan orang kafir, dengan orang munafikin, dengan apa dah? Dengan bahasa yang keras. Dia bukan dakwah ni semua lembut macam. Semua lembut ni merosakkan dakwah tu sendiri juga. Tempat yang mana kena kerah. Tak tempat kena akad pedal. Tak. Kita taslim, tak macam Mat Magani. Dia khilaf dengan fitrah lah tu. Dia bukan lagu tu. Sebab tu sama-sama dia pun tak boleh terima, sama-sama dia pun tak boleh terima sebab benda yang khilaf dengan fitrah. Fa arada an yastafizzahum min al-ard. Jadi Allah Taala bagi tahu, tak
Firaun bila dia buat keputusan untuk an yastafizzahu min, untuk hapuskan Nabi Musa, untuk hapuskan Bani Israel di atas muka bumi ni. Tengok, itu hak dia tu. Tak, bila Firaun buat keputusan untuk hapuskan Nabi Musa, untuk hapuskan Bani Israel di atas muka bumi, itu tahap kezaliman yang Allah Taala buat. Lalu fa'aghraqnahu, kami pun tenggelam lalu. Sehari Allah Taala binasa Firaun. Jadi kezaliman ni dia ada hak. Sebab di atas orang zalim tu ada Allah. Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Pengasih. Dia yang kontrol. Dia yang kontrol semua orang zalim. Sebab tu orang mukmin dia tak boleh takut. Dan Allah Taala baca ni surah ni pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia akan katakan ni di Mekah. Di Mekah peringkat Abu Talib mati dah. Nabi pak megang-megang Nabi ni tak ada dah. Bila-bila masa Nabi boleh dibunuh. Itu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu menakutkan. Nak bayangkan. Nak kalau kita gambar semua duduk di Thailand, kalau kita kata tu semua orang dah kepala-kepala belakang, musyarat belakang dah lagu mana nak hapuskan Nabi. Lagu mana nak. Mereka buat cari waktu sesuai dah untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala bagi tahu surah-surah begini turun kan dah untuk kukuhkan hati Nabi. Lalu bila mereka nak hapuskan Bani Israel dan Nabi Musa ni di atas muka bumi ni, fa aghraqnahu, kami tenggelamkan dia, wa man ma'ahu jami'an, semua sekali. Wa qulna, ini sama semula ayat mukaddimah surah ni. Dan kami kata selepas dia kepada Bani Israel, uskunul ard, dah duduklah di atas muka bumi ni, di Palestin ni. Fa idza ja'a wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Bila datang janji Allah yang akhir, maka kami akan kumpul kamu semua ni. Lafifa ni, kami kumpul kamu semua ni daripada tempat yang lafifa ni, perkumpulan daripada tempat yang pelbagai. Sebab tu kalau kita tengok tafsir ulama-ulama, baik Ibnu Jarir ke, Tabari ke, Qurtubi ke, hatta Ibnu Jauzi, hatta kemudian Baghawi, hatta Jalal Sayuti, semua ni dah tak tahu gapo dia. Zaman itu Islam belaka kan? Zaman itu Islam pergi belaka. Zaman ni zaman bawah tamadun Islam belaka. Tak. Zaman 300, 400, 500 kemuncak Sayuti zaman kemudian kat 1000. Tapi masih lagi dalam pemerintah Islam. Seluruh dunia ni Islam yang merintah. Jadi Baitul Maqdis tu duduk dalam tanggungjawab Islam. Duduk dalam tanggungjawab Islam. Jadi sebab tu mereka tak ada tasawur, mereka tidak ada gambar apa yang berlaku pada Bani Israel. Mereka anggap Bani Israel sesat dah. Mereka telah disesat oleh para sahabat. Berlaku kerosakan Bani Israel ini pada zaman dulu ya. Dah kemudian habis zaman sahabat ngelah. Sebab tu mereka wa'dul akhirah ni, janji yang akhir ni, mereka kata wah ni semua akhirat. Fa idza ja Allah bila datang janji yang akhir, maka kami akan kumpul kamu daripada tempat yang pelbagai. Mana itu yang paling hampir sekali kita kalau faham ya. Di akhirat tempat jumpa semua orang daripada tempat pelbagai. Gharib sebenarnya. Sebenarnya kalau akhirat tak lafifah ni dia tak menunjukkan tentang apa dia. Allah SWT tak pernah guna pun untuk bagi tahu tentang perkumpulan tentang hari akhirat denganlah pagi ni. Dan zaman kita boleh nampak. Zaman kita. Sebab apa? Zaman kita ni kan Bani Israel dia duduk merata atas muka bumi ni. Dia merata. South Africa ada. Dia pergi belakang. South Africa dia pergi ekonomi. Dia ada merata. Di Ukraine kan kita tengok ada belakang kan tak keluar kan Bani Israel keluar belakang Israel. Jadi kita boleh nampak dia ada dah tempat dia. Ini janji akhir yang Allah Taala bagi tahu. Kamu boleh duduk atas di Syam. Tak. Apabila datang janji akhir, kami akan kumpul kamu. Ini mana kali kedua lah. Yang kedua ni bantuan Allah SWT kepada mereka. Mereka akan dikumpul daripada tempat yang pelbagai di Israel. Sekarang ni kita nampak, ni Zahir. Dia ni kalau kita kata apa mufasir terus. Sebab benda tu tak berlaku. Semua dah ada Islam berlaku. Islam yang tu tak pernah berlaku. Mereka tak, ulama-ulama tulis kitab tafsir ni, mereka tak ada gambar bahawa Islam jatuh. Kecuali Qurtubi tu pun Andalusia jatuh. Tak, dia bila Andalusia jatuh dia pindah ke Mesir kan. Tak, Mesir balik Islam. Seluruh dunia masih lagi Islam lagi. Masih lagi Islam lagi. Bermula. Sebab tu dia tidak ada gambaran ni. Sebab tu kita boleh nampak sebenarnya ayat ni sambung semula ayat wa'dul akhirah. Mana sekali lagi Bani Israel akan buat dua kali kerosakan. Allah sekali dia telah buat dah. Ta'yin kita wallahu a'lam. Kita tak tahu. Ta'yin. Tak kita nak tentukan pada zaman bila dibuat kerosakan. Tapi tentu dah sebelum dibuat kerosakan dah. Masuk dah agama dia telah masuk dah kan. Dia bunuh sampai peringkat nak bunuh Nabi, dia bunuh para Nabi, dia bunuh Nabi, nak bunuh Nabi Isa.
Dah. Ini kerosakan yang telah dibuat yang sudah maklum dah. Cuma dari sudut ta'yin kita tak tahu. Ada pun cerita kata bunuh Nabi Zakaria tu tak ada. Nabi Zakaria tak kena bunuh. Mana ada riwayat sahih Nabi Zakaria kena bunuh? Tak ada. Cerita kena gaji 2 lagi. Cakap Nabi Zakaria mana kena bunuh? Nabi Zakaria mati. Allah Taala sebut kan? Allah Taala sebut dalam surah, kita akan jumpa lepas ni, surah Maryam. Allah Taala sebut Nabi Yahya, Nabi Yahya kan, Nabi Yahya kena bunuh. Allah Taala sebut wa barram biwalidayhi salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'ats hayya. Riwayat bagi tahu. Jadi tak ada dalam Quran kalau yamut mati biasa. Mati biasa. Kalau mati kena bunuh masih sebut kutilah, seperti mana para anbiya disebut dalam Quran dibunuh ya. Tak ada, dia bersyarah dengan Quran. Jadi hal tu tak boleh nak tanya juga dari sudut sejarah pun. Tapi telah berlaku dah sekali. Ini kali kedua ni. Kali kedua Allah SWT bagi pada mereka kekuatan. Dan ni tengok, jina bikum lafi, kami akan kumpulkan kekuatan kamu daripada pelbagai tempat. Jadi ni lafifah sebenarnya berkumpul daripada tempat merata. Dan Allah tengok Allah Taala buat jadi. Sekarang ni dak Ukraine berlaku perang yang orang dia mari balik Israel. Tak macam-macam Allah Taala boleh buat. Kita boleh nampak semua. Dan apa yang berlaku di Palestin, sebab mereka duk marah sekarang berlaku ketegangan di Palestin kan tak? Sebab mereka nak perdebatan lagi. Nak kumpul lagi orang dia, biar mari lagi. Sebab tu dia tak cukup perdebatan. Dia duk buat lagi perdebatan tu kumpulkan lagi. Sebab tempat dia duduk merata. Dia duduk merata tempat. Dan Allah Taala biar buat lagu tu. Allah Taala biarkan berlaku. Cuma kalau berlaku di Palestin tu sekarang ni kan tak? Tuan-tuan perhati ni kepada main politik. Tak. Kalau perhati tiap-tiap tahun, kalau masuk bulan Ramadan, tak, maka media-media akan main lalu api-apikan supaya anak muda keluar untuk menentang Israel. Tak, tujuan dia apa dia? Tujuan dia nak takak anak muda ya. Tak, kita jumpa lama dah dengan orang Palestin. Tak, dia bagi tahu satu tempoh dibiarkan bila tengok sebab Allah SWT jaga Palestin ni, Allah SWT jaga. Dan orang Islam Allah jaga. Tak, tapi sistem yang kita terlibat sekarang di dunia ni provokasi kan, dia bahaya. Dia main sentimen dah. Tunjuk dia pakat dengan Yahudi, dia pakat dengan Israel ni. Dia timbulkan zahir kezaliman supaya sebenarnya takak anak muda ya. Setiap kali intifadah dulu, setiap kali benda ni dilancarkan atas nama jihad kan, sebab nak kutip orang muda-muda ya. Nak kutip orang muda. Sebab tu orang muda kita, orang Islam kita ni tak boleh nak. Kalau dah dia di istilah bagi keluarga, bina molek sungguh. Jangan terpengaruh dengan propaganda. Banyak tahun dah berlaku lagu ni kan. Tak. Setiap kali gini habis anak muda dah berjaga. Siap. Dan dia cerdik, dia tak bangkit anak-anak muda ni. Ni cara Firaun kan tak? Sebab tu dia bunuh anak muda ni. Yang anak muda tak ada, tak boleh nak bangkit kan. Sebab tu anak muda kita tak boleh nak gaduh nak berjuang dah, gaduh nak jihad dah, tak ada. Dia bukan lagu tu. Dia tunggu biar ada amir dulu, biar ada ketua dulu. Sabar seperti mana panduan surah Baqarah. Tak sabar, orang buat zalim sabar dulu. Bukan masa dia lagi. Kalau kita gaduh lalu kita baru ada apa perkara ya, dia pun tak jadi. Bukan cara lagu tu. Dan kalau nak berjihad tanpa amir, tanpa ketua gini, duk main lepas batu, kosi-kodai gini, sebab bila tak akan maju. Tak akan boleh. Dan cara lagu ni anak muda kita akan jadi masa semua. Dan ni sistem yang kita terlibat sekarang ni. Sistem lagu ni nak menegakkan adil. Kalau kita bila berlaku kezaliman, kita demonstrasi. Kita tunjuk bahawa kita ni putus semangat nak tegakkan keadilan ada. Mana-mana hak jujur gini kena igakkan ada gapo. Masuk dalam penjara, tak ada 2-3 lekor, ada habis perik tak sejual dah. Dia bukan lagu tu. Tak, bila kita nak lancar jihad ke apa kan, dia bukan dengan semudah tu. Dia ada dalam Islam, dia ada peraturan yang cukup kemah sebenarnya. Tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia Allah Taala bagi tahu kan, dulu kau minta jihad sangat. Tak. Allah Taala suruh tahan kan. Tengok keadaan kita. Lepas tu kan mula kutip dana seluruh dunia. Kutip dana seluruh dunia. Tu dana tak tahu gimana. Seluruh dunia kutip dana. Gimana dana? Setiap kali masuk musim sejuk, setiap kali bila berlaku lagu ni. Dia main sentimen orang Islam pada Palestin gini dah. Dia tak tahu mana. Tambah-tambah bila terlibat dengan Hamas pula. Terlibat dengan Hamas ni, lagi-lagi kita tak boleh pakai. Sebab apa orang Syiah? Macam mana Syiah ni nak jadi penegak Islam? Dia dengan Yahudi itu memang adik-beradik dah. Macam mana kita nak agak dia? Dah ni Syiah ada lancar, Syiah ada main. Tak ada. Mana ada orang yang mana dia tu benci pada para sahabat. Tak ada. Dia mesti ada something yang mana ada masalah.
Dan ni ayat ni, di antara ayat yang mana Allah SWT bagi tahu pada kita ni, dak wa'dul akhirah ni tak berlaku lagi. Dia sudah berlaku. Sudah berlaku. Dia Allah Taala bagi tahu, kami akan kumpul kamu daripada tempat yang merata ke Israel, Dia memang gitu, baru sesuai dengan hadis Nabi, kamu orang Islam ni akan perangi mereka. Akan perangi mereka. Mereka mana? Di Israel. Dia Allah Taala buat ni mereka jadi lagu tu. Dia bila Allah Taala kesondongkan mereka ke buat penempatan di sana. Wabil haqqi, tengok Allah Taala bagi tu. Wabil haqqi anzalna, dengan penuh kebenaran kami turunkan Quran. Kami bagi tahu hakikat ni. Wabil haqqi nazalna, dengan penuh kebenaran juga Quran ni turun. Tengok, hak disebut berkali-kali dalam surah ni. Semua melibatkan Quran. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Kami tidak utus kamu wahai Muhammad melainkan sebagai pemberi berita gembira dan sebagai ancaman. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'u. Dan Quran ni kami turunkan dia ni secara terpisah-pisah dengan tadarruj, dengan sikit-sikit ni. Bapa litaqra'uhu 'alan nasi 'ala muksin, supaya kamu baca pada manusia di atas satu tempoh dulu. Itu cara Allah SWT, tarbiyah Nabi. Surah Al-Alaq dulu ada masa dia, kemudian surah Al-Mudaththir, kemudian ada masa dia, kemudian Muzammil, kemudian Al-Qalam, kemudian surah Fatihah, kemudian surah Masad. Semua ni Allah SWT bagi itu, kami turunkan lagu ni kepada manusia Quran ni supaya untuk satu tempoh, supaya manusia perhati. Litaqra'uhu 'alan nas 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Kami turunkan dia sikit. Supaya Nabi dapat zahirkan kebenaran itu, dapat tadabbur, dapat berhati. Dan qul, katakanlah aminu bi aw la tu'minu, beriman ke tak beriman ke, apa dia? Sama saja. Ini oleh kerana hakikat benar gini kan tak? Usulub begini biasa dalam Quran dia. Mu sabar ke tak sabar ke serupa. Tak. Mu sawaun. Nak Allah nak sama saja. Mu tak puas hati ke? Tak. Ataupun kamu sabar ke? Serupa. Bila kebenaran itu sudah begitu jelas sekali. Ni Allah nak bagi tahu. Qul, kata aminu bihi aw la tu'minu, takdir dia sawa. Tak beriman ke, mu tak beriman ke, sama saja. Sesungguhnya orang yang mana kami bagi pada mereka ilmu, tak, iaitu Bani Israil, Ahlul Kitab. Sebelum ni, idza yutla alaihim, bila dibaca pada mereka ayat Allah SWT, yakhiruna lil adqani sujada, terus mereka ni sujud, tunduk dia sujud. Wa yaqulu, dan mereka berkata subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, in kana wa'du rabbina lamaf'ula, sesungguhnya janji Tuhan kami itu pasti akan berlaku. Dia tahu dah, tengok dalam Taurat. Wa yakhiruna lil azqa, dan mereka ni turun sujud, dak yabkun, dak ada keadaan menangis, dan bertambah pada mereka khusyuk, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kul, katakanlah ud'ullaha aw ud'ur rahman, suruhlah Allah ataupun suruhlah ar-rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Apa saja yang kamu suruh, dak, maka bagi Allah ni nama-nama yang indah, nama-nama yang agung, nama-nama yang indah. Wala tajhar bisalatika wala tukhaf. Ini panduan Allah SWT dalam kita beribadat pada Allah. Jangan duk melau. Allah SWT tak tuli. Dia jangan juga sampai tak bunyi suara. Allah SWT bagi tahu wabtaghi baina dzalika sabila, biar bunyi suara, nak suara merintih. Bila doa ya, Abu Bakar dalam khutbah dia bagi tahu pada sahabat-sahabat dia, tabi'in, bila kamu doa pada Allah SWT, doalah seperti mana satu orang yang mana tidak ada tempat lain dia minta tolong malaikat Allah, dengan ilhah, dengan apa, dengan rayuan. Itu cara kita berdoa pada Allah SWT. Tapi jangan tinggi sama, jangan menggahkan suara, ganggu orang lain. Dia jangan juga siapa tak punya suara, dia nak di antara tu cari je untuk bagi kesan pada hati kita dalam kita merayu pada Allah SWT. Adab berdoa. Bahawa kulidullah wa idur rahman ni, sebab tu ayat berkenaan dengan orang kafir Mekah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rahman ya Rahman ya. Jadi di Yaman tu ada berhala, nama Rahman, dipanggil Rahman, orang semua Rahman. Jadi gagal orang Mekah. Sedangkan Allah SWT bagi tahu, Allah Taala tu ayat Allah Rahman subhanahu nama Allah di antara nama Allah Subhanahu. Itu yang pertama lah. Cuma yang kedua, Ar-Rahman ni orang Mekah tak setuju. Orang Mekah tak setuju. Sebab Ar-Rahman ni dalam Quran apa dia? Sebab azab. Sebab tu orang Mekah ni bila kata usjudu lir-Rahman, mereka kata sujudlah pada Rahman, mereka kata wa mar-Rahman? Apa dia Rahman? Apa dia? Mereka tak boleh terima Rahman. Mereka tak boleh terima Rahman bukan sebab mereka tak faham Ar-Rahman tu, mustahil orang Mekah tak faham dengan Ar-Rahman di sudut bahasa Arab dia tu, kalau dia ada mustaq daripada kalimah Rahim juga kan, Rahama juga kan. Tak.
Tapi orang kata saya terima apa? Sebab penggunaan Ar-Rahman dalam Quran ni yang dibaca pada mereka ni apa dia? Azab belaka kan? Tempat azab belaka, tempat jala belaka. Dia orang yang sembah berhala ni memang sifat dia lagu tu, dia tak boleh terima Allah ni jenis backing, jenis azab orang. Jadi dia boleh terima Allah ni dari sudut pengasih, penyayang. Macam Buddha Hindu ke tak? Tanya dia, kalau Allah ni kalau kecek dengan dia kata mu awak sepik, Allah ni tak sepik. Allah ni luah, mu sepik dia kata. Jalan nak menuju Allah ni tak sepik, banyak jalan. Jalan Muhammad boleh, jalan Isa boleh, jalan ni jalan dia boleh belaka. Allah ni luah. Ni gitu. Dia tak ada Allah dari sudut yang azab ni tak ada. Tak ada. Azab pun azab hujah benar pada pemikiran. Dia ingat Allah ni macam dia gitu. Ada. Sebab tu tak boleh, sebab tu kalau memikir dia jadi rosak macam rosak gitu. Tengok. Jadi pelbagai jadi. Jadi Ar-Rahman ni maknanya bagi orang Mekah ni dia tak boleh terima Ar-Rahman bapa. Sebab Ar-Rahman ni Allah tak bagi tahu kalau tak tunduk pada dia akan azab. Dia akan azab. Jadi Allah Taala perintah pada qulidullah awidur Rahman. Jadi Ar-Rahman ni ismu jalla. Sebab tu tak boleh nama dia. Rahim boleh. Kita nama Rahim. Tapi Ar-Rahman ni tak boleh nama orang Rahman. Tak boleh nama Rahman. Rahman setara dengan Allah. Mana boleh nama orang Allah? Tak. Nama Allah ni nama zat Allah semua. Ar-Rahman pun nama zat Allah. Dia tak boleh. Kita je orang Melayu yang panggil orang Rahman. Rahman. Kita bahasa kita ni dapat dia tak jeli orang hati. Tak boleh. Dia kalau nak tak Rahman dia kata tak Abdul Rahman. Rahman. Rahim tak apa? Rahim. Sebab Allah Taala sifatkan Nabi Rahim kan? Nabi Azizun Harisun alaikum Rauf Rahim. Tak apa. Tapi Rahman tak boleh. Rahman tak boleh. Kita kalau orang nama Rahman kita tak boleh panggil Rahman dia. Rahman ni Allah macam panggil Allah. Kita kena panggil Abdul Rahman. Orang Melayu ni dia apa dia? Kita shortcut banyak. Dak Muhammad mak jadi Rahman mak jadi kalau man saja tak apa. Dak. Panggil dia ramai pula orang Melayu dulu ada ramai. Tu. Allah dia buat dia ramai pula. Dak. Tok dia ramai pula, tok dia ramai. Tu. Jadi kita belajar. Dak. Ni nama-nama yang sensitif ni. Wala wa qul akhir sekali wa qul alhamdulillah lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Katakanlah alhamdulillah. Ni tengok start surah ni subhanalladzi asra, akhir surah ni alhamdulillah. Nampak insijam dia punya tu. Wasabbih bihamdi. Dalam tengah-tengah surah ni Allah Taala bagi tu sabbihu lahu samawati sab'u wal ard wa man fihin wa yusabbihuna bihamdi. Allah Taala bagi tahu. Akhir mula dengan subhan, akhir dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab subhan ni kita bersaksi bahawa segala yang bergerak ni Allah. Alhamdulillah. Sebab di sini bukan makna syukur ni. Wa qulillah, katakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah lam yattaqi. Tak masuk ni. Alhamdulillah mari selepas azab. Selepas azab mai. Faqati adabirul qaumil ladina zalamu walhamdulillah. Allah Taala telah timpa azab, tak tinggal bakar, habis hancur belaka. Kanak-kanak, wanita, orang tua semua dibinasa belaka. Alhamdulillah. Segala puji mana boleh. Tak alhamdulillah masuk ke mana? Alhamdulillah masuk segala sesuatu milik Allah. Segala sesuatu milik Allah. Tak apa nak azab, bab milik dia. Dia pemilik sebenarnya. Sini pun waqul katakanlah Muhammad, bab ni kena taat pada Allah, kena buat kita ni. Alhamdulillah. Dan segala sesuatu milik dia. Tengok ayat lepas. Alladzi lam yattakhid waladan. Iaitu dia tak pernah jadikan di kalangan makhluk sebagai anak angkat. Tak ada. Walam yakun lahu, tidak mungkin bagi dia ada sekutu. Fil mulk, pada kerajaan dia. Walam yakun lahu wali, tidak ada bagi dia sebarang wali minadzul, tak, yang dia berhajat. Wa kabbirhu takbira, dia besarkanlah dia dengan sebesar-besarnya. Ayat ni tak, amalan yang diamal tempat kita kan, tak, lepas maya baca kan Allah tak ada, tak sabit. Betul kena bukti. Tak, ni Nabi dalam hadis ada sebut, tapi dalam hadis yang dhaif, bukan sebut berkenaan amalan, sebut berkenaan dengan ayat ni. Nabi panggil ayatul izz. Ayat yang mana? Ayat mana bila kita berada dalam keadaan ketakutan. Tak, ayat ni dibaca bila kita berada dalam ketakutan. Dia baca dia mula daripada qul Allah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna sehingga akhir. Tak, ayat ni ayat izz Nabi panggil. Ayat apa? Ayat kita memohon kekuatan. Ayat ni dia memang ayat ni memang zahirkan sifat jala Allah SWT. Digandingkan dengan Ar-Rahman, dia bagi tahu pada kita ni Allah SWT tak pernah jadikan di kalangan makhluk ni sebagai anak kan. Sebab dia tidak berhajat pada siapa-siapa. Dia tidak ada sekutu bagi dia. Dia tak pernah lemah, dia tak pernah berhajat pada siapa. Dia besarkan dengan sebesar-besarnya. Tengok. Mana boleh ucap lepas assalamualaikum dengan ayat ni, dia khilaf. Sebab Nabi lepas maya, lepas ibadat ni nak ucap apa? Istighfar. Nabi ajar istighfar.
Orang Melayu kita belum ucap alhamdulillah ni tentu dah makan syukur, dia ingat syukur tu. Syukur pun salah. Syukur pun tak kena. Dia ayat iz, dan ayat mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan ucap masa tu. Bukan ucap masa tu. Masa tu Nabi telah hajar dah. Masa tu Nabi hajar apa dia? Ucap masa tu astagfirullahalazim. Lepas sembahyang istighfar. Lepas sembahyang tahajud istighfar. Lepas buat haji istighfar. Lepas jihad apa? Menang apa? Istighfar. Semua konsep mustaqim. Dan lepas ibadat kena istighfar. Apa? Sebab ibadat kita tu tak sempurna. Ibadat kita banyak benda-benda yang mana kita buat ni tidak seperti mana yang Allah SWT kehendaki sebenarnya. Dan kita tahu tu. Tak, sebab tu Nabi ajar. Tak, Nabi lepas sembahyang istighfar. Jadi mari amal tak tahu mari mana. Tapi itu sahabat belakang. Tak tahu mari mana. Tak tahu mari mana. Tidak daripada Imam Syafi'i, tidak daripada Imam Ahmad, tak ada. Tidak daripada Imam Nawawi, tak ada. Imam Nawawi kita azkar dia tak ada. Bukan amalan dia. Bukan amalan dia. Tapi benda ni cepat jadi tersebar. Walam yakul lahu waliyyun min adh-dhurri kabiratin kabira. Masuk surah Kahfi kita sambung lagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan. Radina billahi rabbil alamin. Islam. Walhamdulillah.